share. Sekejap, sekejap. Laptop saya ni. Cik Jody, kalau dia Cik Jody klik yang share tu dia keluar apa Cik Jody? Dia suruh ada suruh open system preference. Dia kata allow Webex to share your content. Saya buka sistem. Cuba allow. Saya dah allow dah, tapi dia saya tak boleh buka. Oh, okey. Nama dia jadi dah. Mana dia? Dia kena klik kat bawah.
dia dapat saya share. Ya, ya. Saya tak share lah ini. Saya share lah. Saya. Ya, jadi saya yang slide saya share ni dia tak bergerak pula. Oh, okey. Okey, Cik Odi. Okey. Ke? Boleh. Apa tak sang? Enter dulu. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tengok apa? Orang lagi je. Email. Okey, Cik Odi. Kita mula Cik Odi Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati penceramah kita pada pagi ini, Encik Rosdi bin Muhammad Noor, penolong pendaftar kanan bahagian pengurusan risiko dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan seluruh peserta siri syarahan kali ini yang ada di kalangannya yang hadir pada pagi ini ada di kalangan kekitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris sendiri, UPSI,
dan juga ada juga di kalangan kedatangan daripada universiti-universiti awam lain. Terima kasih ke atas kehadiran anda semua. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam menjayakan bicara pentadbir siri yang pertama bagi tahun 2023 dengan kerjasama daripada Niatan Bagi Semua Manusia, UPSI dan juga Jabatan Kuasa Semua Manusia Universiti Awam JK semua. Tuan-puan semua, sebelum kita mulakan acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulakannya dengan bacaan muka kitab Al-Fatihah. Okey, untuk makluman semua, tajuk syarahan yang akan disampaikan oleh Encik Rosdi pada pagi ini adalah yang bertajuk Disaster, Bersediakah Kita? Makluman kepada kaki tangan UPSI yang hadir ke sini pada pagi ini, dua mata stipend umum pilihan akan diberikan. Kerjasama daripada semua peserta adalah dimohon untuk memastikan semua peserta memakai pakaian yang berkola dan bersesuaian melambangkan imej universiti. Selesakan kedudukan dan kurangkan pergerakan, pastikan persekitaran yang sesuai atau belakan background dan akhir sekali matikan mic dan on jika perlu. Tanpa melengahkan masa, hari-hari yang dirahmati sekalian, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Encik Rosdi bin Muhammad Noor untuk memulakan bicara beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Aziz boleh dengar suara? Boleh. Okay. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya terima kasih juga kepada Bahagian Semua Manusia kerana memberi peluang kepada saya untuk share sikit apa yang saya tahu, apa yang saya faham, apa yang saya adalah sikit knowledge berhubung dengan disasters. So tajuk ni saya pilih disaster sebab sekarang pun kita masih lagi dalam proses, bukan dalam proses. Nak cakapnya adalah tragedi gejala disaster ni masih lagi berlaku kat kita. Contohnya kat JB tu, kat Johor Bahru. So dalam keadaan macam ni, so saya rasa tajuk yang paling sesuai untuk saya pilih untuk share knowledge berhubung dengan disasters. Okay, so kita go kepada slide. Kita go kepada slide. Okay. So terlebih dahulu izinkan saya dulu bagi tahu dulu apa itu sebenarnya, apa yang kita faham berhubung dengan disasters. So dia kata disasters ni adalah once berlakunya disasters bermaksud dia akan memberi kesan dia akan memberi kesan kepada kerosakan ataupun perubahan kepada sama ada kepada manusia ataupun kepada alam sekitar, environment kita. So dengan kata lain adalah once ada berlaku je disasters, so dia akan rosak, dia akan damage, dia akan memberi kesan, dia akan malapetaka lah yang akan terkena sama ada kepada individu tersendiri ataupun kepada environment, kerosakan kepada rumah ke, building ke, jalan ke, apa semua tu. Itu yang menyebabkan apa yang dimasukkan dengan disasters. So dia malapetaka lah, lebih kepada malapetaka lah. Okay, next. Okay, disaster ni dia ada dua tau. Disaster ni ada dua. Satu dia panggil sebagai natural punya disasters. Satu lagi dia masukkan dengan man-made disasters. Manusia yang cipta disaster tersebut. Natural ni macam kita tahulah. Natural ni yang mana yang melibatkan, dia bagi contoh kat situ, dia kata ada major disasters dan juga ada minor disasters. Yang major disasters ni melibatkan banjir, melibatkan gunung berapi, melibatkan tanah runtuh, landslide, earthquake, apa semua tu. Itu adalah major disasters. Minor tu mungkin dari segi ribut petir, dari segi landslide, tanah runtuh, apa semua tu. Itu yang melibatkan minor disasters. Manakala dari segi major disasters untuk man-made ni adalah yang mana yang melibatkan, contoh yang kita boleh highlightkan adalah epidemics, COVID-19, COVID tu, apa semua tu, SARS, banyaklah yang melibatkan pandemik ni, endemik ni. Itulah yang major disaster yang paling, selain daripada contohnya letupan, bahan kimia punya letupan, chemical punya,
industrial apa semua tu. Itu adalah antara yang major man-made yang dikategorikan major man-made. Kemudian kita ada minor man-made, ini adalah aksiden jalan raya ataupun food poisoning. Itu adalah disaster juga tapi minor punya disaster. So nak cerita yang kat sini ni adalah disaster ni adalah bagi pada dua. Satu adalah natural disaster, satu adalah manusia man-made disaster, manusia yang cipta disaster tersebut. Okay. Next. Okay, ini adalah antara natural disasters tu yang cakapnya adalah ribut taufan, earthquake, itu adalah antara disaster-disaster yang mungkin terjadilah. Okay, natural disaster dia kata some natural disaster ni like floods and volcanoes, advance warning may be there. Okay, yang mana yang kita boleh bagi warning. Dia sempat lagi untuk kita operasi menyelamat, sempat lagi kita melarikan diri. Contohnya adalah yang macam banjir. Banjir dia tak immediate destruction terus. Kita boleh sempat, kita boleh tengok hint dia. Contohnya volcano letupan berapi tu, kita boleh nampak letupan dia, so kita boleh lagi ataupun start bau gas ke apa semua tu, kita boleh lagi cepat ni. Kalau banjir juga, dia juga paras air dia naik tu secara berlevel-level dia naik. So sempat lagi kita untuk kita menyelamatkan diri lah, untuk kita taburkan lagi apa semua tu. Tapi sometimes tu ada yang jenis yang tak sempat dah. Dia tak ada warning system, tak ada langsung. Dia tiba-tiba berbong jatuh apa semua tu kan. Contohnya earthquake. Earthquake yang berlaku, contoh yang terbaru ni dekat Turki tu. So kita duduk kat rumah, kita duduk tidur, kita duduk lepak-lepak, tiba-tiba berbong berlaku earthquake. Nah, itu benda yang tak ada warning system. Dia tak ada bagi hint pun macam mana keadaan dia ataupun untuk kita menyelamatkan diri apa semua tu, dia tak ada hint. Itu ada dua kategori natural disasters yang kita ni. So alhamdulillah setakat ni kita ni dikategorikan dalam kawasan yang warning lagi lah. Warning lagi yang kita sama macam banjir. Sebab kita berlaku banjir tu, kita boleh lagi operasi sempat lagi lah untuk menyelamatkan diri apa semua tu. Unless dia macam banjir kilat. Itu lain cerita. Itu banjir kilat. Okay. Nanti kita go through apa yang dimaksudkan dengan yang keadaan macam tu. Okay, itu adalah tadi adalah natural disaster. Man-made disasters ni pula yang menyebabkan industrial. Contohnya, accidents yang industri punya accident. Letupan di pelan minyak pasir gudang. Letupan di Sungai Buloh tu, chemical punya plant. Radiation punya plant yang dekat Jepun tu apa semua, itu adalah man-made disaster. Sebab kita building adalah untuk industri kita, and then tiba-tiba ada kesilapan dekat kita punya plant ke, kita punya kilang apa semua tu, yang menyebabkan berlakunya disaster tersebut. Dekat offshore, contohnya tumpahan minyak dekat offshore apa semua tu, itu bawah kita yang puncanya berlakunya disaster tersebut. Kesilapan daripada kita lah. Okey, yang ketiga ini adalah hybrid disasters. Dia tambah. Sebenarnya ada dua saja, man-made disasters dengan natural disasters. Tapi ini ada tambahan yang menyebabkan antara daripada gabungan antara natural disaster dengan man-made disasters. Sebagai contohnya banjir. Banjir berpunca daripada apa yang kita lakukan. Contohnya kita buat untuk building, untuk bangunkan building, untuk bangunkan bangunan-bangunan. So kita caras semua pokok-pokok semua tu, kita destructions bukit-bukit apa semua tu. So itu akan menjadikan banjir kilat. Contoh yang terjadi banjir kilat itu adalah sistem pemparitan kita yang once hujan yang terlalu lebat menyebabkan sistem parit kita tak sempat, tak mampu untuk mengeluarkan air ledakan air hujan-hujan itu, menyebabkan berlakunya banjir kilat. Itu adalah sebabnya adalah punca daripada kita bergabung dengan alam sejak alam semula jadi, hujan yang berterusan sepanjang 2-3 hari itu. Lepas tu sistem pemparitan kita yang sebab kita untuk pembangunan, itu yang menyebabkan banjir kilat. Itu yang dipanggilkan sebagai hybrid disaster, sebab dia adalah punca daripada alam sekitar kita yang mengeluarkan hujan dengan sistem pembangunan yang kita nak bina. Itu yang dipanggil hybrid disasters. Tapi berpunca daripada sama ada natural punya disasters ataupun man-made punya disasters. Okay. So soalan kita, apa yang kita perlu buat?
Adakah kita bersedia? Itu soalan dia. Kita bersedia ke dengan disaster yang ada sini? So, apa yang perlu kita buat adalah kita kena planning dan juga preparedness. Kita kena planning. So, kita kena bersedia. Sebab dia adalah kita nak, sebab man-made disaster ni kita nak juga. Sebab apa? Kita nak pembangunan. Kita nak kepada bangunan tertinggi. Kita nak kepada naikkan negara kita. Kita nak something yang teknologis. Kita memang terpaksa kepada tersebut. Kalau kita tak kepada teknologi, kita ketinggalan. Okay. So dengan kata lain adalah kita nak juga perkara tersebut. So tak boleh. So memang kita bukan made disaster tapi kita made technologies. Cuma technologies tu adalah yang kesilapan kita ni adalah once ada failure kat something apa semua tu, itu yang akan jadi worst scenario, akan jadi disasters. Okay. So macam juga natural kita nak buat apa dah. So ada alam suruh jadi dah. Macam kita bawa kereta lah, kita kereta. So kereta kita dia ada sampai satu tahap tu adalah kita dah lalu tayar dah apa semua tu. So sampai satu hayat dia tu dah memang dah tak boleh pakai dah. Macam juga bumi kita ni pun. So bumi kita ni pun hayat dia dah lama makin tua, dah lama makin asyik rosak aja, kita dah korek apa-apa semua tu. So dia akan sampai level dia adalah dia akan dah akan sampai level yang musnah lah. Rosak apa semua tu. Okay. So benda tu kita tak boleh nak elakkan. So dengan kata lain, apa yang boleh kita buat ni adalah untuk mengatasi disaster ni adalah kita kena perancangan dan kita kena preparedness, kita kena ready, kita kena bersedia apa yang kita perlu sediakan. Okay. Sebab dia kata kat sini adalah perkara yang perlu untuk kita bersediakan. Yang pertama adalah sama ada kita menggunakan materials apa yang kita ada, apa-apa bahan yang kita ada, apa-apa teknologi yang kita ada, and then juga kita memerlukan human resource. Human resource ni adalah action kita. Kita tak boleh mengharapkan orang. So kita kena inisiatif kita sendiri adalah untuk membantu diri kita sendiri. So human resource tu, reaction kita, respon kita. Ada perkara macam ni, ada nak berlaku banjir, respon kita apa? Takkan kita nak tunggu apa semua. Itu yang kata. Itu yang memerlukan dua perkara yang kita perlukan adalah selain daripada bahan ataupun teknologi yang kita ada, kita juga memerlukan respon, inisiatif, awareness, kesedaran apa semua tu, tindakan. Itu yang ini kita go nanti. Adakah kita dalam kategori orang yang bersedia dan memang sentiasa bersedia untuk disaster ataupun tidak? Okey. Okey ke? Kelaju ke? Okey. 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 Okey, terusnya adalah ini dia highlightkan key point kita adalah yang pertama adalah prevention lah. Itu kalau dengan kata risk ni adalah mitigasi lah. Mitigasi ni prevention lah. So dengan kata lain kita perlu ada persediaan. Kita tahu dah banjir. Banjir memang sentiasa berlaku. Tiap-tiap tahun berlaku. Kalau Kelantan Terengganu tu tiap-tiap tahun akan berlaku banjir. Tapi adakah kita bersedia? Adakah orang-orang Kelantan, orang-orang kampung Kelantan ni bersedia setiap tahun? Muncul aja bulan 11, bulan 12, kita kena ready ke tak? Kita kena bersedia ke tak untuk hadapi banjir tu. So dia kata melibatkan preventive kita ni adalah melibatkan dua benda. Structurals ataupun non-structurals. Okay? Structures ni adalah building-building yang kita bangunkan untuk kita hadapi perkara tersebut. Contohnya banjir tu kita bangun, contohnya untuk elak banjir tu, contohnya kita elak banjir tu kita buat tunnel tu. Tunnel, itu ada structures. Kita bina satu structures untuk elakkan banjir kilat dekat KL, area KL tu, kita binakan tunnel. So dengan kata lain, once hujan air yang banyak, limpahan hujan yang banyak apa semua tu, so dia akan masuk ke dalam kita punya tunnel tadi apa semua tu. Itu untuk kita atasi. Itu dia panggil structures punya mitigasi. Non-structural ni adalah dari segi SOP, dari segi hierarchy, siapa yang akan once disaster berlaku, siapa yang akan, itu adalah dari segi non-structural lah, tak ada melibatkan building apa sebenarnya. Itu yang dia masukkan tu. So dengan lain, setiap kali kita ada berlaku disaster apa semua tu, kita akan buat risk analysis. Adakah every year sentiasa berubah, contohnya lah banjir. So setiap tahun kita kata banjir tahun ni berbeza dengan 2-3, so lagi worst scenario apa semua tu. So dengan kata lain ada benda yang boleh menyebabkan
banjir itu adakah kerana hujan kita, turunan hujan kita yang setiap tahun akan memang sebab lapisan ozon kita ada. Itu yang analisis yang kita akan buat, kajian yang akan buat, bukan kita lah, maksudnya orang researcher kita apa semua tu akan cuba mengatasi dia adalah dengan buat sesuatu analisis berhubung dengan one disasters yang sentiasa berubah ni. Okay, tu. So untuk peringkat kita dari segi disasters recovery planning ni adalah perancangan kita. So perancangan kita adalah once emergency disasters berlaku ni adalah kita dua je kita punya konsep. Ini adalah disaster management punya hal. Kita ada dua konsep. Yang pertama adalah emergency response, yang kedua adalah business continuity ni. Business continuity ataupun saya go kepada next slide ya. Recovery. Dia ada dua main untuk recovery. Kata berlaku disasters, once berlaku disasters, macam mana kita nak recovery balik disaster tersebut. So dia kata dua aja komponen yang penting dalam untuk merecovery balik. Yang pertama adalah emergency response plan. Kita mesti ada emergency response plan yang mana yang bertindak berlaku ada disasters, respon terus. Dia berespon terus. So dia mengambil langkah immediate punya respon. Contohnya terkesannya adalah collapse-nya hospital. Hospital. So emergency response plan dia immediate punya, dia kena ada temporary punya hospital. Ini contoh, ini saya bagi contoh. Temporary punya hospital. Itu yang dimasukkan dengan emergency response plan. Selain daripada bantuan-bantuan yang kita boleh bagi apa semua tu, so kita build up terus. Itu adalah emergency response plan. Business continuity plan ni pula adalah perancangan jangka panjang. So dengan kata lain, kita perlu bina balik building seperti yang asal yang kita dah runtuh tadi. Itulah business continuity plan. So dengan kata lain adalah ini adalah yang cuba kita recovery balik dengan dua kaedah, iaitu emergency response plan adalah untuk immediate action, sebab kita ni manusia ni cepat panik, cepat netizen ni cepat, itulah kenapa, lambatlah, apalah apa semua tu. Itulah dipanggil tindakan segera yang kita boleh hadapi once berlakunya emergency. Selain daripada itu adalah kita go kepada business continuity plan ni. So kita ambil contohnya apa yang pernah berlaku dekat Kuala Krai Kelantan, banjir Kuala Krai Kelantan. So respon dia adalah kita banyak respon semua daripada seluruh negara. Kita ni luckily ni kita ni ada banyak NGO yang bermurah hati, yang memang sentiasa akan immediate punya memberi contoh UPSI lah, UPSI prihatin apa sebenarnya. So memang contohnya kita ambil contoh yang masa berlaku kat Kuala Krai Kelantan itu, dia merupakan disasters yang tak pernah berlaku. Bukan tak pernah berlaku, kat Kelantan tu memang selalu banjir. Cuma contohnya adalah shelter, kawasan-kawasan yang sekolah-sekolah yang digunakan untuk pengumpulan, untuk bantuan, untuk persinggahan dia orang ni, untuk yang operasi menyelamat tu, tiba-tiba sekolah tersebut pun dah hapus. Sekolah 3 tingkat tu sendiri pun dia tenggelam banjir. So dengan kata lain, kawasan tersebut dah memang worse lah senario dia, keadaan dia lah. So dengan kata lain, tempat operasi menyelamat dia tu dah berterabur, dah orang lari apa semua tu. So itu yang menjadikan dia punya keadaan yang memang totally berbeza dari keadaan asal. So dia katakan 100% dia berubah daripada yang dulu punya situasi banjir. So luar jangkaan, dengan kata lain luar jangkaan. So sebab itulah so banyak rumah-rumah yang, sebab orang Kelantan ni dah biasa, dia dah faham dah setiap tahun akan berlaku. Cuma ada certain dia kata rumah aku takkan kena punya. So immediately rumah dia terkena. Itu yang menyebabkan dia perbezaan daripada luar jangka yang telah berlaku. So apa yang Kelantan buat adalah, so banyak yang rumah-rumah yang memang totally rosak, all out, memang total loss lah, kata total loss semua. So emergency response plan adalah itulah yang kita bangunkan, yang shelter yang kita buat sementara dekat Dewan, apa semua itu yang kita buat. Itu adalah emergency response plan yang kita boleh mampu sementara. Business continuity plan ni adalah kita bina rumah
baru, rumah sebiji kita bagi, buat balik rumah tersebut dengan apa yang kita ada lah, dengan kemampuan yang kita ada, dengan bajet yang kerajaan ada apa semua tu, so boleh bina rumah. Itu yang, tapi dia memakan masa yang lama, dia tak boleh immediate punya tu. So adalah birokrasi yang perlu dia kena follow semua tu, boleh dengan ni berjaya dapat rumah sebiji, contoh itulah contoh. Okay, itu adalah business recovery plan yang perlu kita ada. Okay, next adalah next lagi Zain. Okay, emergency response plan. Ini ada kata dengan dimasukkan dengan emergency response plan tu. So sama ada dari segi procedure, dari segi warning system, dari segi contact information, perlu first aid kits, ini adalah contoh response plan yang kita perlu sediakan. Okay, kalau next business continuity plan ni pula adalah yang kita cuba, dia memakan masa yang lama. Kita menyediakan balik essential functions, hazard assessment, delegation authority. Ini antara business continuity plan yang pastinya adalah tujuannya adalah untuk kita recovery balik, kita go kepada bank yang asal. Kalau dulu UPSI ada, UPSI runtuh, sekarang ni kita nak UPSI tu balik, nak bangunkan UPSI tu balik. Itu contoh dia. Okay, next. Apa? Next. Okay. So ini adalah emergency management, pengurusan emergency kita. Ini adalah pengurusan emergency kita, sebab so once kita go kepada management, so kita guna konsep PDCA. Di mana yang kita mula-mula adalah perancangan kita go kepada preparation kita. Preparation kita, apa yang kita sediakan, apa yang kita boleh sebelum event tersebut. Contohnya OPSI, contohnya kita ambil benar-benar kita ambil sampel-sampel yang saya cuba senang faham lah. Contohnya OPSI. So OPSI kita tahu potensial kita adalah berlaku kebakaran. So apa yang kita prepare dia adalah kita sediakan sistem firefighting setiap bangunan OPSI. Itu adalah preparation kita. Setiap bangunan OPSI kita sediakan. So dengan kata lain, OPSI memang dah bersedia. Preparation dia adalah sistem firefighting dah memang ada. Setiap building kita ikut requirement UBPL, keperluan dia, banyak sistem firefighting dia, banyak ni macam ni. So itu yang kita minimum kita sediakan untuk setiap building kita. Itu adalah preparations. Yang kedua, belum berlaku event. Berlaku kebakaran juga. Apa semua kebakaran event tersebut. Itu adalah maksud dia event. Okay. So respon. Okay, respon kita pertama adalah kita lah. Kita respons, lepas tu kita ada agensi, kita ada deal dengan pihak bomba yang terdekat once emergency, kita ada keselamatan assist kita once berlaku dari segi traffic, dari segi ni, once berlakunya event tersebut. So kita memang ada respon. Respon dia macam tu lah. Bomba datang, semua tu kena pasti, and then kita buat latihan, cara keluar untuk operasi menyelamat, apa semua tu, itu yang kita dah buat. Okay. Recovery adalah macam kita cakap tadi lah. Kita nak recovery adalah kita nak bina UPSI tu balik. Kita UPSI dah terbakar. So kita nak facilities, kalau dulu ia adalah makmal, so kita nak provide balik recovery. So normal recovery itulah kita akan sediakan balik, kita akan bagi balik keperluan yang asal tadi. Okay, mitigasi yang kita boleh buat, kita dah tahu dah. Kita dah tahu event ni, bangunan ni, potensial dia berlaku kebakaran adalah tinggi. So apa yang kita buat? Kita buat analisis risk dia. Okay, ada perlu ni kak? Ada perlu tambahan tak sistem firefighting kita? Kita perlu tambah lebih ke? Kalau dulu mungkin fire investigation dulu kita satu aja. So kita perlu provide dua ke kita. Itu yang kita minta. And then last sekali, kaedah mitigasi yang paling berkesan adalah kita beli insurance. Kita dah tahu dah building ni memang surat dia memang amal kimia. Dia memang potensi untuk berlakunya kebakaran itu dah tinggi. So, kita ambil mitigasi kita adalah beli insurance. Apa-apa berlaku apa semua tu, yang pastinya adalah kita boleh cover balik apa yang telah berlaku. Itu adalah empat konsep ni yang kita gunakan dalam untuk preparation kita punya, untuk persediaan kita once menghadapi
disaster tersebut. Ini depends kepada jenis disaster lah. Ini antara sebablah kita ambil contoh yang senang adalah disaster kebakaran tadi lah. So itu yang kita cuba terapkan dalam kita punya keadaan semasa. Okey, boleh. Itu aja yang boleh saya cerita berhubung dengan secara intro dia apakah yang dimaksudkan dengan disasters. Okey. Okay, next adalah kita cerita sikit aja. Kita perkenalkan sikit apa itu disasters, apa pernah disaster yang pernah berlaku dekat Malaysia, dan cerita story je lah. Kita balik apa semua tu, awareness lah sikit, memberi kesedaran apa pernah isu-isu yang pernah disasters yang pernah berlaku dekat Malaysia. Okay. Yang pertama, ini adalah first disasters yang berlaku dekat Malaysia. Itu collapse-nya 4-story building. Ini dekat Jalan Raja Laut. Bangunan Campbell tu. Dulu Campbell. So sekarang ni dah orang tak pergi dah. Dulu saya kalau bangunan Campbell tu, saya nak pergi cari kasut apa semua. Memang kat situ lah tempat yang paling banyak kasut. Dia dekat pertama kompleks. Semua tu kan. So ini adalah bangunan Campbell. Okay. So ini adalah disaster yang pertamanya berlaku building 4 tingkat, yang mana kebakaran tu berlaku, kebakaran je sebenarnya. Tapi dia baru di tingkat yang ketiga. So kat situlah bermula daripada dekat sini ni adalah tercetusnya Uniform Building Bylaw. Uniform Building Bylaw ini adalah akta yang mensyaratkan apa-apa keperluan dalam sistem firefighting. Kalau building, contohnya hostel, apa minimal requirement dia? Adakah kena perlu ada sprinkler ke? Adakah, sebab itulah kalau you perasan setiap building kita, ada certain yang di-provide sampai sprinkler. Ada certain buildings yang cukup, hose reel aja dah cukup. Apa semua tu. Itu minimum requirement tu adalah kita base kepada Uniform Building Bylaw ni, UBBL ni. Kita base kepada requirement tu, keperluan dia, and then inspection by bomber sendiri, dah cukup. Apa semua tu. Kalau tidak, kita tak boleh dapat dia. Kalau dulu lah, dulu memang ada CF tu, CCC ni. CF ni adalah requirement dia adalah CJ layak menduduki. Kalau dulu apa semua. So sekarang ni tak perlu dah tu. Sekarang ni just cukup untuk inspection by bomber. Bomber meluluskan pun dah cukup dah untuk kita duduk di building tersebut. Okay. Ini yang pertama yang berlaku. And then kita juga ada berlaku disasters pada tahun, yang ini tahun berapa ni? Tadi tahun 1998. Okay. Pada tahun 1998 kita pernah berlaku ferry. Ini ferry yang Penang punya ferry tu. Okay. Ini runtuh. Ferry tu runtuh. Tak silap saya, ini berlaku 2 kali juga berlaku sebelumnya. Tapi sekarang ni pun ferry tu pun masih ada lagi. Ada lagi kot. Ada lagi. Masih lagi beroperasi. Tapi tak ada dah. Tak ada. Oh, tak ada dah. Okay, tak ada. Okay. Itulah sebab dia ada 2 jambatan lah. Dua jambatan apa semua tu. So ferry tu dah tak ada. Dulu pernah berlaku runtuhan di mana dia melibatkan 32 orang mati dan 1,600 apa yang cedera apa semua. Sebab dulu memang perjalanan pergi balik ke Penang tu adalah melalui ferry. Kita ada main tamu sebab kita ada jambatan. So memang sentiasa ni lah apa semua tu. Selain daripada untuk penumpang, dia juga ada untuk kenderaan. Itulah ferry dulu. And then ini yang favorite ni kalau OSHA ni. Nama dia safety, ini adalah paling favorite sekali, itu Bright Sparkle. Bright Sparkle ni adalah kejadian mercun, kilang mercun. And ini adalah first chemical disasters. Ini pada tahun 1991. Okay, pada tahun 1991 ini adalah first chemical disasters yang melibatkan kilang dekat Beranang, Sungai Buloh. Apa lagi dia menyebabkan kematian tak ni sangat, tak banyak sangat, tapi dia ini adalah chemical disasters yang pertama yang ada kita, yang terbesar sekali yang melibatkan kilang, sebab dia pernah beroperasi 2 kali. Ini adalah second pemindahan apa semua tu. Ini disebabkan politik. So memang kalau OSHA ni dia memang kita memang buat study case lah. Adalah isu-isu dia, tapi sebab dia adalah kekangan dia adalah dia pintu satu aja.
pintu dia satu saja, pintu keluar masuk dia ada pintu belakang, and then testing dia pun buat di area yang sama juga, testing. So yang berlaku punca ni adalah yang testing tu lah, yang testing daripada tu yang masuk ke dalam kilang tersebut and then terbakar. And then sebenarnya notis dah banyak dah daripada masyarakat kampung, masyarakat sekitar apa semua, sebab dia buat area kawasan kampung, aduan kampung, and then dia juga dekat dengan military punya tempat, markas. Pernah banyak aduan apa semua tu, tapi sebab dia melibatkan politik punya ni, so dia buat tendah aja. Itu isu dia. So last kali berlaku disaster macam ni, so baru pandang lah, baru Malaysia pandang, tapi yang pastinya tak ada apa pun tindakan yang dikenakan. Sebab dia adalah isu dia. Okay. Next ini adalah Highland Towers. Okay, perkataan Highland Towers dia berlaku 1993. Berpunca daripada Highland Towers ni lah juga wujudnya apa yang keperluan OSHA, di mana Akta 514 tu dikeluarkan 1994. Februari 1994, Malaysia mengeluarkan satu akta baru yang melibatkan disaster tersebut lah. Sebabnya adalah isu yang sini ni adalah isu dekat sini ni dia, saya cerita sikit, dia collapse. Dia ada 3 building sebenarnya. So dia collapse satu building, blok 1 dia collapse, runtuh, bangunan 12 tingkat, and then Island Towers ni kat Island lah, dia dekat dia bukan dekat Genting tau, dia nama dia Highland Towers. Okay, so dia collapse. So dengan kata lain, dia menyebabkan 40 orang matilah, 48 orang macam tu lah mati apa semua tu. So isu dia adalah once berlaku ni, kita ni once berlaku aja collapse ni, isu dia berlaku adalah siapa yang akan in charge. Siapa yang akan in charge. Bomber kata, dia adalah badan operasi menyelamat, rescue apa semua tu dia. Polis kata, dia juga boleh membantu. Jepang pun masuk campur juga apa semua tu. So masing-masing kat situ tu kita konflik dari segi siapa yang sepatutnya lead once situasi ni. So kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi siapa yang perlu disaster ni. So itulah, so DOSH sendiri pun tak boleh nak buat apa. So daripada sebab kita masa tu DOSH dia base kepada Akta Kilang dan Jentera. So dia tak ada pun nak cerita selain daripada Akta Kilang. Akta dia adalah Akta Kilang dan Jentera saja. So once daripada berlaku disasters yang macam ni tu, so kajian berubah daripada DOSH tersebut go kepada Occupational Safety and Health. Itu yang merupakan OSHA. So dengan kata lain adalah dia bukan hanya fokus pada kilang dan jentera saja. So dia juga memfokuskan kepada servis-servis yang provider-provider yang selain daripada kilang dan jentera. Sebab itulah kita juga terlibat sama, OSHA juga terlibat sama once berlaku disaster yang macam ni. Okay, next adalah ini landslide pada tahun 1995. Okay. And then ini Pos Dipang. Pos Dipang ni dekat Kampar, kat Perak apa semua tu. So Pos Dipang ni juga dia melibatkan 48 orang terbunuh. Isu dia yang ini adalah sebab dia macam ni tau. Dia nak jadi kena gerah ni, nak jadi ceritanya ni. Dia ada satu sekolah ni, dia pergi buat camp. Dia buat camp dekat situ. Camp tu dia menyeberangi sungai tu. Dia ada kena menyeberangi sungai, and then sungai tu lepas tu dia punya jambatan tu runtuh. Itu yang menyebabkan ramai tu. 48 tu kebanyakan dia adalah daripada yang berpunca daripada yang budak-budak ni lah yang buat camp dekat situ. Selain daripada kawasan-kawasan tempat, so dengan kata lain dia kata 30 perumahan melibatkan 30 orang rumah apa yang terkalat yang terlibat samalah dalam tu. So 44 orang ada yang katakan terbunuh. Okay, sebab dia kawasan ni kawasan yang lautan juga lah, kawasan sekarang ni kan orang suka camping apa semua tu. So dia ada buat camp motivasi tak salah saja masa tu. Okay, ini pada tahun 1999 kita digempakkan dengan JE, Japanese Encephalitis ni. So Japanese ni adalah dia penyakit wabak, dia more kepada pandemik di mana dia jangkitan nyamuk, nyamuk yang pergi gigit binatang ni, binatang pink ni,
So dia binatang pink ni hanya virus ni wujud dekat dia ni aja. Dekat binatang ni aja dia wujudnya. So dia kata lah yang mana kawasan-kawasan yang kita ada banyak kita pembekal binatang pink yang terhebat jugalah di dunia apa semua tu. So banyak operasi, so banyak terpaksa dibunuh ini dia cakap dia nak bunuh ni. So dia ni babi-babi ni nanti akan masuk, dia kumpulkan semua kat situ, lepas tu dia tembak. Army terlibat kat sini So semua tentera-tentera kita akan keliling kawasan kubur ni, kawasan gali lubang ni, so dia tembak sampai mati dia punya tu. So memang ini memang besar-besaran dia punya lah, sebab dia punya virus ni datang daripada nyamuk ni orang gigit manusia, so dia merebak virus tu melalui nyamuk. Virus yang ni lah. Okay. And then ni tsunami. Tsunami ni dia melibatkan daripada Perlis ke barat. So daripada Perlis ke Selangor tu, itu adalah kawasan-kawasan yang terlibat dengan ledakan daripada yang area Aceh punya tu tsunami tersebut. So kita adalah minor saja, yang terkena juga ledakan tsunami tersebut. So sebab itulah dia just melibatkan area pantai saja. Tapi dia memberi kesan juga kepada kita sebab dia lebih kurang secara generalnya dalam 300,000 lebih. 300 lebih dulu yang mati, dan kita pun terlibat sama, lebih kurang sebanyak kita punya dalam 68 orang matilah area kita semua tu. So secara generalnya lebih kepada kawasan Aceh lah, melibatkan Aceh. So kita yang terpias saja, tapi dia memberi kesan juga kepada kita lah. Okay. And then ini saya nak cerita aja. SARS ni dia sebenarnya adik kepada COVID lah, So dia ni pun datang daripada China juga, puncanya datang daripada China juga. So dia juga attack sistem pernafasan. Dia pun tak tahu punca dia daripada mana, tapi dia virus SARS, dia panggil virus SARS. So dia airborne juga. Dia punya penembakan melalui airborne, udara ni semua tu. So dia juga memberi kesan lebih kurang sama macam COVID-19. Tapi kita tak ada yang kritikal lah masa tu, kematian pun tak ada kat kita juga, cuma dia memberi kesan. So kesan kepada yang golongan-golongan yang ni lah, dia efek pernafasan, sistem pernafasan. Okay, itu sebab sikit saya boleh cerita about sejarah yang popular, yang worst scenario disasters yang pernah berlaku di Malaysia. Okay. Boleh saya teruskan lagi ya? Okay, dalam disaster preparedness ni dia kata ini adalah yang kita dalam preparedness, apa yang kita nak pastinya adalah kita ada sistem. Kita mempunyai sistem yang mengikut yang perkembangan terkini, sistem kita. Lepas tu kita ada SOP, kita adalah apa-apa tindakan yang untuk victims apa semua untuk mangsa-mangsa, apa yang kita buat, kita buat rehabilitation service apa semua itu, yang antara perkara-perkara yang dalam terkandung dengan preparedness lah. You baca nak lihat apa yang terkandung tu, itu adalah yang kita cuba sediakan setakat ni. Ini respon dan relief. Ini yang kita nak ni. Respon dan relief ni adalah sebab kita nak daripada diri kita sendiri. So kita boleh jadi mangsa, kita juga boleh jadi NGO, dia panggil sukarelawan. Semua adalah berbantu kepada kita. Once kita dalam situasi disaster ni, kita boleh berperanan everything lah. Kalau kita bukan mangsa, sepatutnya kita boleh menjadi bergantung kepada kepakaran kita. Contohnya yang ada yang antara yang paling sesuainya, contohnya masa banjir ni, once kita berlakunya banjir, sepatutnya kita train nelayan-nelayan kita yang memang expert dalam air ni apa semua tu. Ini antara contoh kita dah train dah nelayan-nelayan berlaku, sebab normally kalau berlakunya kawasan ribut peti ke laut bergelora apa semua tu, dia orang ni tak pergi ke laut,
Dia tak boleh pergi ke laut. Semua dia akan ada dekat rumah je. So sepatutnya kita boleh train dia orang ni once berlaku aja banjir tu, dia ni adalah responding yang pertama. Respon yang pertama. Okay? Frontliner kepada once berlakunya banjir. Itu contoh. Ini contoh. So yang kata lain adalah kita akan terlibat dalam respon and relief ni. Okay. And then ini antara aktiviti yang kita buat, emergency response, medical, shelter, water sanitation. Ini saja je kita nak cerita. Itu adalah tindakan kita, itu adalah peranan kita. Itulah yang menunjukkan kesediaan kita. Once berlaku aja disaster tersebut, kita punya boleh immediate punya action. And then next adalah medical response. Memang totally once berlakunya situasi disasters ni, medical lah yang paling sibuk sekali. Macam contoh kita COVID itulah, berlaku aja pandemik. So yang paling terkesan adalah medical lah. Sebab dia akan membantu mangsa dari segi psikologi juga, dari segi dia ni lah yang paling ni. So keperluan doktor tu adalah tinggi lah. Okay, next. Ini adalah local disaster response. So kita ada banyak. Kita ada bomba, kita ada smart. Smart team ni adalah kita punya, contohnya itu yang berlaku dekat disasters tanah runtuh dekat Turki. So normally smart team kita ni antara yang terbaik dunia. So sebab dia gabungan antara bomba, polis dengan tentera. So tiga ni dia orang di-train, dipakar dalam everything berhubung dengan operasi menyelamat. So dia memang lantik dia. Kalau first dulu dia ada 48 orang saja. So sekarang ni saya tahu berapa. Itu adalah first dulu yang kita tercetusnya untuk membenarkan satu smart team. So di mana berlaku aja disasters walaupun dalam negara dan juga luar negara. So dia orang ni lah yang pakar yang akan dihantar untuk membantu. Ini adalah sebenarnya adalah untuk menjaga hubungan baik antara negara dengan luar negara lah. Okay. Ini semua ada kawan smart team, kita ada askar wataniah, army, kita ada fire brigade, kita ada EMS emergency medical service, emergency medical service kita ada. And then kita ada local emergency response team ni macam St. John's semua tu kita ada juga. Okay, on-scene management ni ini antara yang perlu ada. So once berlaku disasters, so memang kita ada on-scene management tu kita banner terus on-scene management. On-scene management ni adalah bertujuan untuk pelaporan terus. Berapa yang ada, berapa terefek, berapa terkesan, kawasan banyak mana, apa semua tu. Laporan ni adalah penting. Selain daripada untuk media, ini adalah juga untuk tindakan kita lagi. Apa lagi next yang perlu kita buat. Okay, ini penting dalam disaster ni. Kalau you study disasters, on-scene management ni kena first yang perlu kena kita ambil tahulah. Sebab ini adalah pelaporan yang paling lengkap yang ada yang kita nak semua tu. Selain daripada masa kejadian juga, okay, next. Masa kejadian ni adalah, ini adalah kita buat operasi kita. So, di mana tempat kejadian tu, kita banner office dekat situ. Kita park terus. So, dengan kata lain, dia macam kes kita tengok TV tu lah kan. So, dalam TV tu, so dia ada terus. Kalau berlaku kejadian tu, so dia banner terus kawasan area dia, so dia block area lain tak boleh masuk dan apa semua tu. So orang atas, so dia just tempat berkumpul dia kat situ. So apa-apa maklumat dia kat situ. So everything nak tahu laporan apa semua dia kat situ. Tu dia on-scene punya port, on-scene punya office dia apa semua dekat situ terus. Semua akan turun kat situ. And then assembly point, so memang kita ada setiap zone, kita bagikan ikut zone. So kita akan cuba usahakan setiap tahun, target kita adalah setiap tahun kita akan buat satu building untuk assembly point. Okay, evacuate ni area. Okay, next. Search and tak ada apa. Ini just gambar saja. Okay, first aid pun gambar saja. Fire safety tak gambar saja. Okay, next. Ini adalah secara general je
disasters. Secara bertulisnya disaster dia macam tu. Disaster dia ada natural case, dia ada man-made disasters and natural. So natural pula dibagi pada dua pula, biological, meteorological dengan hydrological phenomena, and then a natural phenomena. Okay, biological ni lebih kepada epidemic yang keadaan sekarang lah, COVID apa semua tu, yang mana once sebut aja biological, dia mesti melibatkan benda-benda hidup, sama ada tumbuhan ke, manusia ke, binatang ke, semua benda-benda hidup di bawah kategori biological. So apa-apa yang natural, apa-apa disasters yang datang daripada benda-benda hidup, itu adalah daripada biological punya disasters. Okay, natural ni yang inilah landslide apa semua tu yang hukum alam yang apa-apa berlaku alam. Meteorological ni lebih kepada yang bumi yang berbumi punya tu. Kalau natural tu dia macam apa tu? Ribut petir, kilat, taufan apa semua tu adalah daripada natural phenomena. Tapi kalau meteorological ni lebih kepada yang berada dalam bumi ni lah. Drought, runtuh apa semua tu, flood apa semua tu. Okay. Itu adalah dari segi natural disasters. Man-made disasters ni pula pada dua. Satu adalah welfare, satu adalah dia panggil situ conventional dengan non-conventional. Okay. Non-conventional ni lebih kepada yang weapon punya, nuclear weapon, chemical weapon, biological weapon, apa semua ni adalah kepada warfare. Ini adalah peperangan apa semua tu. Itu adalah man-made. Kita buat. Kita memang buat. Kita memang ada punya nuclear weapon. Memang ada chemical weapon. Ada semua. Setiap negara ada benda macam tu. So memang cipta benda macam dia. Kita memang cipta. Okay. And then conventional ni pula lebih kepada war juga, tapi dia lebih kepada teroris, contohnya teroris, laut, udara, apa semua tu. Itu lebih kepada perang apa semua tu. Dan yang kedua adalah accidents daripada apa yang kita buat, chemical disasters ke, chemical punya, itu contohlah. Itu adalah dia masukkan dengan taxonomy disasters. Okay. And then ini adalah once kita selidik apa semua, kita kaji apa semua tu, kita kategori Malaysia ni adalah yang paling tinggi punya disasters yang boleh berlaku setakat ni adalah flood. Ini kajian dia buat flood. And then kita ada juga forest fire, terbakar hutan, jerebu apa semua tu, tapi tak landslide, tanah runtuh apa semua tu. Okay, and then low kita earthquake sebab kita di bawah lingkaran, kita kita jauh daripada lingkaran yang dipanggil fire apa tu, tsunami, drought, itu adalah low punya kejadian. So kebanyakan kita, kalau kita yang terkini pun yang kita alert pun kalau disasters lebih kepada banjir lah, kepada banjir belah punya banjir. Okay, ini adalah kita berada di jauh sikit luar daripada Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire ni adalah kawasan-kawasan yang dikata yang terdiri daripada golongan-golongan yang mempunyai volcano, gunung berapi apa semua tu. So yang sentiasa ni lah. Okay. Okay, ini adalah ni. Okay, secara next, ini adalah kalau itu yang merah-merah tu adalah kawasan-kawasan gunung berapi yang terkesan lah. So kita ni luas sikit, cuma kita ada dekat Sabah aja. Tapi Indonesia banyak. Kita dikelilingi oleh kawasan-kawasan yang mempunyai volcano dan juga inilah gunung berapi ni. Okay. Okay, seterusnya kita go kepada ini nak cerita sikit Maslow hierarchy of needs. Ini adalah teori sikit. Okay, kalau ikut itu adalah yang kita punya keadaan sekarang. Keadaan sekarang dia kata dia kategorikan kepada 5 elements, iaitu psychological, safety, love and belonging, esteem dan juga self-actualization. So ini yang kita go kepada tu. So once berlaku disasters, kita akan terbalik keperluan dia. Ini yang keperluan dia. Keperluan dia memang dulu mula kita mula psikologi ni. Psikologi ni adalah makanan, pakaian, kalau ikut dia kata itu seks, tempat tinggal apa semua, itu adalah psikologi. Itu keperluan asas yang perlu kita ada. Lepas tu kita go kepada nak jaga diri kita, safety apa semua tu. Lepas tu kita memerlukan friendship, bilingual, family, orang kepercayaan kita apa semua tu. Lepas tu kita nak akad sikit achievements apa semua tu. Contohnya sebagai ketua, sebagai ini apa semua tu. Itu keperluan ni. Yang ke atas sekali itu adalah itu yang untuk gelaran, datuk, apa lagi apa itu yang kalau Maslow punya hierarchy dia punya macam tu. Okay.
So secara once keadaan dia next tu once berlaku aja disasters, dia akan berubah. Dia akan berubah daripada keperluan yang atas tadi, dia akan jadi yang perlu kita nak sekarang ini adalah tempat tinggal, shelters, kita perlukan makanan, so dengan kata yang basic tu tadi, when disaster berlaku, kita akan berubah. Tak pandang pun orang dah. Kita tak pandang dah kau datuk ke, kau menteri ke, kau YB kau, tak pandang dah. Lepas tu mulalah kita akan pandang kepada yang asas yang tadi lah. Yang asas tadi. Itu aja dah. Ini nak ceritanya keperluan dia akan berubah. When disaster berlaku, macam kita berperang lah. Kita perang berlaku, keperluan kita akan berubah. Yang itu yang akan berlaku. Okay, next. Okay. Now next lagi. Okay, ini adalah disasters management in Indonesia. Okay, ini saya just ringkas saja. Disaster management in Indonesia. Okay, next. Okay, dalam Malaysia kita ada National Security Council Directive nombor 20 Directive Arahan 20 dia panggil, Arahan 20. Ini adalah National Security Council ni adalah MKN di bawah MKN. Kita bawah Malaysia Keselamatan MKN, Majlis Keselamatan Negara. Okay. Majlis Keselamatan Negara. Okay. Dia mengeluarkan Directive 20. Okay. Dalam Directive 20 ni, next, dalam Directive 20 ni, okay, disaster management ni. So, ini contoh Directive 20 dikeluarkan pada tahun 30 Mac, bla bla bla, apa semua tu, okay, tak apa. Okay, tujuan dia adalah untuk management disasters. Okay. Tujuan dia next. Okay. Tujuan ni adalah untuk adalah management untuk disasters, sama ada pre, during dan juga post disasters. So dekat situ dia ada siapa yang terlibat, apa yang perlu buat. So dalam arahan 20 tu, itu yang dia terkandung. Itu arahan-arahan yang terkandung. Atau kata lain adalah dia menyediakan SOP apa yang perlu kita buat orang berlakunya disasters. So kita akan follow Directive 20. Kalau you perasan apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 itu yang berlaku kat kita tu. Kita akan follow apa yang MKN pula. MKN pula akan follow apa yang Directive 20, Arahan 20 yang termasuk dalam dia punya SOP tu lah. Okay, next. Okay, ini adalah type of disasters. So dengan kata lain, apa yang terkandung kat sini itu adalah yang di cover dalam Directive 20. So itu yang dia mengiktirafkan, itu adalah disasters. Apa-apa yang disasters yang ada dalam yang dekat Malaysia ni, apa pun akan berlaku, itu adalah yang dia taksirkan dalam Directive 20. Lepas tu dia kata ada others yang pastinya dia macam arahan semasa-masa lah ni. Other disasters declared by the government. So kalau government declare itu adalah disasters, so dia akan mematuhi arahan 2020 ni. Okay, next. Yang ni yang kita akan buat. Ini adalah tanggungjawab kita akan buat. Yang pertama adalah preparedness and early warning system. Lepas tu hubung baik dengan agensi-agensi luar. Lepas tu kita buat awareness punya, dan kita buat training. Ini antara preparedness yang dicadangkan dah. Okay, next. Ini dia nak cerita ini. Yang ini nak cerita ni adalah apa menteri yang terlibat. Contohnya once go kepada pandemic human being daripada Kementerian Kesihatan. Pandemic binatang di agriculture punya ni. Pandemic kalau sea disasters marine. Kalau air disasters aviation ni. Kalau haze environment. Kalau nuklear, kita ada pusat nuklear, Atomic Energy License Board. Chemical department. Search and rescue, fire, inilah smart team apa semua tu. Ini adalah yang once berlakunya disaster tersebut, ini orang yang akan mengetuai dia. Contoh kita itu COVID-19, KKM. Walaupun MKN atas sekali, tapi KKM yang bertanggungjawab untuk lead. Sebab itulah kita punya siapa tu? Doktor apa tu yang selalu akan acknowledgement kita dalam berita ke apa semua tu, so daripada KKM. Kita memang ada early warning system. Sebab tsunami ada tsunami early warning system, weather forecasting kita ada ini adalah drainage ni kita ada DID ni, and then kita ada juga ini adalah data
Nadi ni data-data maklumat daripada disasters kita akan salurkan. Dia ada satu ni lah yang diketuai oleh USA ni lah yang akan monitor dunia punya disasters. Okay, and then kita ada HAZE, okay, DOE punya tu. Okay, next. Okay, ini adalah samples. Contohnya adalah ini adalah kita panggil sebagai tsunami punya indikator. So berlaku aja tsunami apa semua tu, so dia akan ini adalah indikator yang kita adalah yang kita ada. So setakat ni memang ada, kita ada berapa apa semua area mana. So dia tak ada salah sebab dia akan detectnya adalah dia ada pusat data sekarang ni, satelit tu dia akan go kepada nu, so every dunia boleh tahu, semua dunia boleh tahu once katakanlah ada teriaknya bawah laut kita tu apa semua tu, so dia akan indikator kat situ, so dia akan trace kat situ, so dia akan maklum satu dunia akan tahu. Okay, ini indikator. Setakat ni indikator untuk tsunami dengan banjir memang ada. Tsunami dengan banjir memang ada indikator. Kita pun ada benda tu. Cuma untuk yang macam earthquake apa semua tu, so dia tak ada lagi. Dia tak ada yang indikator yang hint-hint yang dia boleh trace makluman tu. Okay, kita ada di ID kita ada ni akan trace apa semua tu. Okay, ini adalah contoh ini adalah contoh station yang mana kita sukat sebab kita punya ni disasters kita adalah banjir, flood. Okay, so yang kata lain kita ada trace, ini adalah telemetri hujan, sebenarnya kita trace kandungan hujan, so dia ada 283 station, and then kita juga ada untuk paras air juga kita perlukan 22 atau 4 buah station yang mana yang akan mengukur indikator kita once level bahaya ke apa semua tu, dia orang ni akan trace. So ini memang dipantau setiap tahun. Okay. Ini adalah National Disasters punya data. Okay, data ni adalah yang kita akan support kepada dunia. So dia memang ada pengumpulan data-data satu dunia apa semua tu. So kita akan apa-apa monitor dia, kita akan lapor kepada ni lah kepada punya ni lah. Okay, ini adalah dia punya teori indikator ataupun teori preparation, teori mitigate yang kita ada, di mana kita akan terkesan once berlaku dekat Indonesia ke berlaku dekat tu kita memang ada hubung kait lah apa semua tu. So, integrated system dia ya inilah. Ini ini kita ambil contoh road tunnel smart tunnel ni ini yang kita develop structure punya develop yang next ini antara gambar-gambar. So once berlakunya banjir kilat ke ataupun lebihan, dia ada ranking dia lebihan hujan tahunan dia tu semua tu, so dia ada, so automatic kita punya tunnel tu akan tutup untuk laluan dan dibuka untuk masuk aliran air apa semua tu. So dia ada, kita pun dah ada kat situ, kita dah binakan tunnel tersebut. Ini adalah untuk air quality sebab kita pernah berlaku jerebu haze, so pernah berlaku jerebu semua tu, so kita juga ini adalah monitoring air quality. So kita akan itu yang kita ada level apa tu dia panggil tu, lupa pula dia punya tu bahaya dia tu. So dia ada. Okay, so okay, ini antara alam yang kita ada. Okay, tak apa, kita nak go kepada yang ni pula ni. Okay, ini adalah level disasters. Ini adalah memang terkandung dalam arahan 20 tu, level disasters. So kita ada 3 level disasters. Okay, next. Okay, ni ini yang penting ni. Okay, kita ada 3 level disasters. Kita ada level 1, level 2, level 3. So level 1, once keadaan dia disaster sebut dia melibatkan distrik sahaja. Level 1 yang melibatkan distrik, di mana dia melibatkan daerah. Disaster berlaku di kawasan, contohnya berlaku di Tanjung Malim. So siapa yang akan bertanggungjawab? Dia adalah DO
Tanjung Malim lah. DO Direct District Officer. Dia akan bertanggungjawab. Dia akan mengetuai once berlaku dalam kawasan Tanjung Malim, DO. Macam contohnya hari tu, kita berlaku COVID nanti apa semua tu kan. So kita nak buka ke, kita nak apa ke kawasan kita kena dapat arahan daripada DO dulu. DO dulu. Contohnya itu kita nak dapat kelulusan, kita nak banner pusat apa tu yang vaksin punya tu kan. Okay. So DO ni yang akan keputusan boleh tak Tanjung Malim UPSI buka untuk ni. So dia akan mengetuai, dia akan mengecek, dia akan semua. So DO yang antar distrik. So katakanlah disasters dia berlaku antara dua daerah. So melibatkan 2 ataupun 3 daerah, so dia akan jadi level 2 punya disasters. Level 2, level 2 dia akan melibatkan negeri. So negeri akan buat keputusan apa-apa. Negeri akan buat keputusan. Ke negeri itu adalah tu. So once melibatkan negara, satu Malaysia apa semua tu, level 3. So level 3 dia akan diketuai oleh Perdana Menteri. So isu sekarang itu yang COVID tu adalah sebab itulah masa isu COVID-19 kita dulu adalah sebarang keputusan dia adalah mesti daripada Perdana Menteri. Itu adalah yang apa-apa nak buat. Yang itulah masa itulah Perdana Menteri dia akan mencetuskan keputusan lah. Tapi dia punya penasihat adalah sama ada MKN ataupun KKM. Sebab dia melibatkan isu jangkitan, isu pandemik, apa semua tu. So KKM dia akan bertanggungjawab bersama dengan MKN. Sebab itulah daripada apa-apa arahan daripada 2 saja. Sama ada daripada arahan dari KKM, sama ada daripada KKM. KKM ni pula dia tak mempunyai level enforcement, dia tak mempunyai level arahan, dia tak mempunyai. So dia sebab dia hanya lebih kepada yang macam tu punya level. So itulah dia akan diketuai oleh MKN. MKN ni dia buat law ni, buat SOP, buat arahan, boleh ke tak boleh apa semua, itu adalah daripada MKN. Itu adalah level yang ketiga. Once berlaku melibatkan negara. So itulah sentence tu once dia melibatkan just melibatkan distrik, daerah saja, so dia akan dipantau oleh, dia akan diketuai oleh DO. Melibatkan level 2, melibatkan negeri, berbeza daerah, apa semua tu. So dia akan melibatkan menteri besar yang akan lead. So level 3, dia akan melibatkan Perdana Menteri yang akan lead. Itu adalah disaster sebenarnya. Next, kita cerita sikit berkenaan dengan OC Command Post. Tak ada apa, ini nak cerita ni adalah nak ceritanya adalah dia ada 2 situasi. Satu, dia ada OSCP, satu lagi DOCC. So OSCP ni adalah yang turun padang, yang on. Contoh kita ni adalah contohnya katakanlah kita ada macam kita ada jawatankuasa bencana. Kita ada jawatankuasa, kita panggil jawatankuasa tindakan kecemasan. So jawatankuasa tindakan bencana ni ada dia dipengerusikan oleh Datuk VC lah. So Datuk VC ni dia hanya akan tahu everything dan juga arahannya ini adalah daripada DOCC. Yang turun padang ni, yang akan buat kerja ni adalah ada satu lagi jawatankuasa. Jawatankuasa ni contohnya adalah kalau kita dipimpin oleh ketua keselamatan, Cik Fairuz lah. So dia ni adalah on scene sebab dia yang akan terlibat yang juga ni apa semua tu. So daripada OCC akan melaporkan apa-apa di OCC dan OSCP ni akan terima arahan daripada DOCC. Sebarang keputusan ni adalah yang daripada DOCC ni lah. Itu nak cakapnya ada flow dia macam tu. Next. Next. Ini adalah disaster response management. So di mana kita ada 3 area, zone nanti kita akan bagi. So once berlaku ada disasters, situ kita akan work area adalah kita block area di mana area operation yang berlaku. Lepas tu zone kuning ni adalah orang-orang yang bekerja untuk rescue tadi. Dan zone 3 lah, zone hijau ni adalah yang macam media apa semua tu yang nak ambil tahu. So yang tak ada. So dengan kata lain, on seat command post ni adalah berada di area kuning tersebut. Yang lain tu tak ada sangat financial. Ini nak cerita sikit yang bahawasanya kita ada dipanggil NDRTF. Next slide.
Financial management kita ada NDRTF, itu ada National Disaster Relief Trust Fund, di mana kita memang kerajaan memang pusatkan setiap kali belanjawan tu dia ada pusatkan. Satu adalah untuk financial berhubung dengan bajet untuk berlaku jadi disasters, itu adalah keperluan dia. Okay, next adalah SOP. Ini adalah next SOP yang terkandung setakat ni. Ini adalah level-level SOP yang terkandung dalam Direktif 20. Saya tak tahu sama ada dah update ke berhubung dengan HDR dengan radiologi tu, kita tahu apa sebenarnya. Tapi kita ni, okay, next. Ini antara SOP ni lah, yang antara yang terlibat lah once berlakunya disaster tersebut. Kita ada air pollution, DOE, kita ada flood, saliran air dan semua tu adalah. Okay, next. Ini adalah undang-undang yang kita ada land, kita ada quality air, kita ada Government Act, okay, kita ada ini you boleh baca Unified Building Law semua tu. Next, ini adalah antara NGO yang terlibat. Banyak lagi sebenarnya banyak, tapi kita tak berapa nak list sangat. Kita ambil yang mana je. Next, ini yang cakap HFA. HFA inilah yang dipanggil seminar yang mana seluruh dunia akan berkumpul. Yang ini dia banakan satu dipanggil framework HFA ni, Hyogo Framework Action. Hyogo ni adalah nama tempat di Jepun. So dia framework ni adalah dia menstandardkan seluruh dunia. Contohnya adalah dari segi equipment apa yang sesuai orang berlaku apa semua. Contohnya yang paling nampak adalah signage. Signage dia standardkan seluruh dunia. So katakanlah kita melancong ke tempat lain, kita akan tahu dah signage ini adalah dia punya disaster. Signage macam ni dia adalah. Signage macam ni ini adalah. So dengan kata lain satu dunia akan updated apa perubahan, apa keperluan, apa pun dari segi disasters. Okay, ini adalah dia tahun ini dia berlaku, dia ni adalah tahun, tak silap saya, dia sampai 2015 ke. Lepas tu dia ada Sendai Framework. Sendai Framework ni juga ke Jepun juga. So, ini dia sampai 2030. Daripada 2015 hingga 2030. Dia buat framework, apa keperluan dia, apa relief. Sebab itulah kita once berlaku aja disaster tersebut, berlaku aja disaster, satu dunia kena bagi bantuan, kena datang untuk salurkan bantuan. Itu dah memang perjanjian dah, ada memang dah ni apa semua tu untuk kita sama-sama berlaku lah, one disaster berlaku, sama-sama bantu. Itu memang ada keperluan dia tu. Ini ini sebelah dia tu adalah Sendai punya framework. Okay, so itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu aja yang perlu, yang saya rasa boleh share dengan you all semua. Itu aja apa-apa yang saya tahu. Okay, so maaf sekiranya saya mengganggu masa tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Cik Odi. Cik Odi, bolehkah kita buka sesi soalan jawab? Sekiranya kalau ada yang nak ingin bertanya, Cik Odi. Okay, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Can you hear me? Salam. Okay, Alhamdulillah. Ya, teruskan. Okay, saya Dr. Said Makki from FBK. Thank you, Mr. Radi bin Muhammad Noor, for sharing this good information about disaster, especially about flood, earthquake, and collapse, and etc. Just I want to mention some other disaster which happen in Arab countries or Africa, like desertation. When they plant and in general agriculture cannot, go well, and also suffer in terms of the rare raining, so no food, no seeds, animals dies, people also pass away.
So, like this type of disaster, how can we help people there to maybe recover or to find a good solution? Because most of the international aids just give maybe food direct to these people, or maybe give shelter sometimes, and sometimes they ask them to move from their own places to another new places. So actually no a good solution, as I noticed that. Thank you so much. Okay, terima kasih Doktor soalan tu. So, payah juga nak jawab soalan tu sebab dia melibatkan kerajaan sama. So sebab itulah kalau kita tengok tu certain tempat tu, so dia memang dah mati. Memang dah tak boleh nak buat apa dah. Contohnya yang pernah berlaku dekat saya tengok dah dekat Russia tak salah saya. So di mana once melibatkan nuclear weapon punya letusan apa semua tu. So yang ini melibatkan flood. So contohnya kita sendiri pun kerajaan Malaysia sendiri pun, so dia ada limited punya bantuan yang boleh supplies. Contohnya kita boleh supplies sama ada dari segi material macam makan, manpower, itu kita boleh supplies. So itu dari segi itu kita boleh bantu. So once go kepada untuk recovery, lepas tu dah saya kata the business continuity recovery ni, so itu adalah kerajaan sendiri yang perlu inisiatif untuk recover balik. Contohnya kita buat. Contohnya kita dah tahu flood, kita dah tahu flood. So secara long term dia adalah kita tahu once berlakunya flood ada terkesan kawasan-kawasan tersebut. So ada contohnya yang worst scenario kita berlaku banjir, and then dia melibatkan kesesakan lalu lintas sampai kita nak hantar bantuan pun payah. So dengan kata lain, kerajaan ada buat banner jalan raya yang high punya, tinggi punya jalan raya yang membolehkan bantuan itu sampai. Itu yang cuba saya maksudkannya adalah itu bergantung kepada kerajaan itu sendiri macam mana untuk provide facilities yang mana kita mampu untuk memberi bantuan. Sebab itulah dalam OSHA, dalam disasters punya, so dia ada dua je cara. Yang pertama adalah preparation, apa yang kita perlu, kesediaan yang kita kedua ada. Yang kedua adalah human resource lah, respon tadi. Itu yang main kita dalam disaster, itu je yang boleh kita buat setakat. So yang lain tu adalah daripada government lah. Mungkin dari segi costing, dia banyaklah keperluan-keperluan yang saya rasa perlu diambil inilah. Okay, menjawab tak? Sebab itu sebab you nak pandangan, so saya rasa Okay, thank you so much. Okay, ada soalan lagi ke? soalan Cik Saimi tu saya takut. Okey Cik Odi, kita raikan dua soalan daripada Facebook Cik Odi. Okay, boleh. Yang pertamanya daripada Encik Anwar. Dia tanya, adakah di peringkat negara telah mempunyai sistem malam disaster, Cik Odi? Okey, yang soalan keduanya, kerajaan kini bersetuju untuk membenarkan penjualan mercun dan bunga api secara terbuka, dan apakah pandangan Cik Odi, tanya? Okey, yang pertama tu, yang pertama itulah sebab kita disasters yang kita ada sekarang ni adalah dua je, iaitu banjir ataupun landslide. Landslide. So dari segi banjir tu memang kita ada sentiasa pantau. So setakat ni kalau you perasan kita ada monitoring di hujan dan juga monitoring di sungai. Itu adalah indikator yang kita guna untuk monitor banjir yang berlaku sekarang, disasters. So monitoring tu, so daripada situlah kita dapat accurate, and then kita ada sistem alarm yang akan berlakunya once lebih daripada tahap, katakanlah tahap level sungai dia melimpah apa semua tu. So dia akan ada sirens yang akan berihin supaya kita berpindah.
Itu yang pertama, kita ada indikator tersebut. So kerajaan go kepada tersebut. Macam juga landslide ni adalah kita bannerkan kita punya, sebab itulah saya kata dia ada dua cara, sama ada structures ataupun non-structures. Okay, so contohnya adalah structures adalah yang kita build up untuk banner, untuk levelkan kita punya bahaya. Contohnya kita tambak sungai ke apa semua, itu adalah level up. Itu adalah structures. Kalau non-structures ni lebih kepada SOP, lebih kepada akta, lebih ada peraturan. Sebab untuk yang tu kita guna juga indikator seperti alam dan juga indikator untuk sukat lah, kita punya level bahaya. Okey, untuk yang landslide ni adalah kita ni kepada SOP, di mana kita mensyaratkan, kita ada kriteria, kita ada QS yang akan mengukur kepadatan tanah apa semua tu. So dia orang ni yang akan sebab itulah kita tak boleh nak banner dah. Landslide ni adalah sebab kita tak ada lagi, sebab kita memang akan sentiasa akan berlaku landslide sebab kawasan kita adalah kawasan hujan. Hujan tu akan berlaku. So memang akan gelinciran tanah tu memang akan berlaku apa semua tu. Tapi itu kita boleh nak dah elak dah. Tapi kita ada SOP, kita ada peraturan, kita ada akta. Kalau you nak banner apa semua tu, you kena mematuhi akta-akta tersebut. And then kita ada ukuran mengukur tanah tersebut sesuai tak untuk buat pembinaan apa semua. Itu yang kita go. Itu dia panggil non-structure. Itu panggil non-structure punya kaedah. Kalau structure kita build up apa semua tu. Okay, yang pasal isu mercun tu, memang kita tak ni pun. Sebenarnya apa yang kita nak cakapnya adalah disasters, chemical disasters. So dengan kata lain adalah kita tak boleh ada kilang mercun. Itu je. Sebab kilang mercun ni akan boleh membuatkan man-made disasters. So dia akan boleh go kepada disasters yang macam yang berlaku dekat Sungai Buloh tu lah. Black Sparkle tu. Itu sebab kita kilang. So disaster ni adalah berpunca daripada kilang. Tapi mercun tu dia tak boleh haramkan mercun. Sebab itulah saya tahu lah. Tapi mercun tu memang ada je aktiviti apa semua tu yang mercun tu. Kilang mercun tu yang tak boleh. So dengan kata lain kita import mercun tu daripada China. Yang nak berlaku ke apa semua disaster tu biar kat China je berlaku. Okey, boleh tak? Itu je. Okey, boleh? Okey, ada soalan lagi ke? Ada soalan PM tepi je lah. Sorry. Okey, Napi ada tu. Okey. Kalau tak, kita kita selesai habiskan program kita pagi ini. Okey, hari ini sekalian, program kita telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih yang ketiga diucapkan kepada Encik Rosdi bin Mohamad Noor atas kesediaan berkongsi ilmu dan tips yang perlu kita tahu bagi menghadapi bencana atau malapetaka yang mungkin akan berlaku di UPSI ataupun di mana kita berada. Dan hari sekali semoga apa yang disampaikan oleh Cik Odi pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Suka dengarkan supaya semua peserta yang hadir untuk mengisi kehadiran di link kehadiran yang diberikan. Okey, kita sudahi majlis kita dengan tatbik kepada surah As. Okey. Soalan saya ni bahayanya. Okey, terima kasih semua. Maaf sekiranya ada yang terkasar bahasa-bahasa yang contoh-contoh yang digunakan tu. Okey, anyways, terima kasih kerana mendengar saya punya slot. Ini sharing aja. So masing-masing ada pandangan masing-masing. So dari sini kita hanya sharing aja yang apa yang saya tahu. Okey, terima kasih semua. All the best. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti, insyaAllah. Okay. Apa urus dia tak ada bagi ayat ke kat Tak ada. Ayat kafe Fani. Minum dulu ni. Gila ya. Ini suka ceramah ayat tak bagi. Aduh, macam mana urus dia. Kita tak sabar. Odi buka topi tadi. Odi buka topi.
Telur ada. Yang ni diluluskan dengan pakai topi. Jangan sampai Cik Odi buat mesin tau Rustia. Ini kat office tak apa. Kau boleh Dengar. boleh pakai topi, kopi tak boleh pakai. Okay. Dah dia bagi link dah. Thank you semua. Sekejap Thank nanti you. saya forward. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.